Okay, so Assalamualaikum. Good morning again. So, at the end of this topic, you should be able to find the simple interest and total amount, find exact and ordinary interest, and solve problems involving finding time, simple interest rate, and principal. Now, in this chapter, Mathematics of Finance, there are three things that you have to you can terus imagine bila cakap finance, ada tiga benda. Apa tiga benda tu? Benda yang pertama adalah D. D stands D tu adalah kadar, nama kadar. Tiga-tiga ni sebenarnya nama kadar, tapi kita guna keadaan yang berbeza. So the first one that I'm going to talk in this lecture is about simple interest. Simple interest, dia punya simbol dia A lah. A berapa persen? Simple interest 5%, simple interest 3%, simple interest 3.5% dan sebagainya. Okay, so let's consider this conversation. Kita tengok conversation ni. Ni conversation WhatsApp terjadi pada 18 Mac 2020 Okay, so siapa ni? Ni Syafiqah dia kata, terima kasih menghubungi beruang kesengsaraan anda kelangsungan kami. Boleh saya bantu? Lepas tu si Aiman ni dia WhatsApp syarikat beruang ni nak pinjam duit. Nak pinjam duit. Dia nak pinjam duit dan dia nak bayar tahun depan. Okey, kadar keuntungan kita adalah 5% setahun ya. Dia dah bagi tahu kat sini. Jika encik bersetuju, sila berikan nombor akaun. Lepas tu si Aiman ni pun bagilah nombor akaun. Sebab dia nak pinjam dekat bank susah nak bagi kan. Jadi dia pinjamlah dekat syarikat beruang ni. Syarikat Along tak mana-mana. Okey. Tadi conversation terjadi pada 18 Mac 2021. Kemudiannya, pada 18 Mac 2021, what happened? Okey, saya sudah transfer RM sekian-sekian ke akaun syarikat. Sila bebaskan adik saya. Rupa-rupanya syarikat ni kalau bayar lambat, dia akan colek kita punya ahli keluarga. Okey, so lepas tu dia punya pekerja reply, okey, sistem kami sudah detect. Terima kasih kerana menggunakan perkhidmatan beruang. Anda sedang dalam perjalanan ke rumah dengan Grab. Hebat syarikat ni. Hebat syarikat ni. Okay, hebat lah. Walaupun banyak benda yang dibuat illegal lah, tapi hebat lah. Bersistem. Okay, now from here kita tahu Aiman pinjam RM1,000, bayar tahun depan. Bayar tahun depan selama berapa lama? Kita tengok pada tarikh yang terjadi. 18 Mac sehingga 18 Mei 2021. Jadi setahun. 1 year. Lepas tu, 5% setahun. 5% ni lah kita punya R. Kadar interest kita. Okey. Jadi, setahun 5%. Jadi, si Aiman kena bayar berapa? Si Aiman kena bayar berapa? Si Aiman kena bayar RM1,050. RM1,050. Okey. Jadi dari perbualan tadi, okay, let's find the simple amount. Simple amount. Simple amount adalah amount yang berada di hujung tempoh. Tadi pada awal tahun kita boleh buat garis nombor. Pada awal tahun tadi dia pinjam RM1,000. Kemudian selama setahun, R-nya sebanyak berapa tadi? 0.05%. Dia menjadi RM1,050. Jadi ini adalah simple amount. Principal apa pula? Principal adalah, kita letak RM lah. RM 1,050. Okey, principal adalah nilai yang awal-awal. Nilai yang di depan. Nilai yang di depan pada awal tempoh. Itulah 1,000 itulah amount yang dipinjam. Okey, bila kata simple interest, dia tak semestinya mesti pinjam aja, tak. Dia juga boleh dikira sebagai simpanan. Boleh, tak ada masalah. Okey, the simple interest. The simple interest ni adalah amount keuntungan yang diperoleh.
Memanglah ini dalam konteks pinjaman, si Aiman tu kena bayar lebih. Tapi pada perspektif syarikat beruang tadi, dia yang bagi duit kan, dia yang bagi pinjam. Dia daripada 1,000 yang dia bagi pinjam, dia beroleh lebihan sebanyak RM50. Jadi simple interestnya adalah S tolak P. Sama dengan RM50. Ya. Okey, annual rate. Annual rate. Tu simple rate tadilah. Yang 5% tadi. Jadi 0.05. 0.05. T, the term in years. Tadi dekat perbualan tadi, berapa lama dia pinjam? 1 tahun. Jadi, setahun. Okey, jadi dalam simple interest, inilah simbol-simbol yang kamu kena take note. S tu apa, P tu apa, I tu apa, R tu apa, T tu apa. Okey? Memang nampak macam banyak, ada 5 benda rasa, tapi tak payah fikir pun. Janganlah hafal semua benda. Kamu faham di manakah P, di manakah S, insyaAllah tak ada masalah. Okey, simple interest itu konsep dia. Kau minta 1,000, kau dapat 1,000, kau bayar 1,050. Nampak? Boleh? Minta 1,000, dapat 1,000, bayar RM1,050. Okey, kita boleh represent conversation in the single timeline. Sebenarnya dah ada dah kat sini. Saya dah buat dah kat sini. Saya dah buat. Tapi tak apa, kita buat lagi sekali. Okey, in the single timeline. So, pada bila tadi? 16 Mac. Mac 16 ke 18? 18 18 Mac 2020. Pinjam selama sebanyak 1,000. Okey, pinjam selama setahun. So, T dia adalah 1, R dia adalah 0.05. Sehingga akhirnya, jadi 1,000 ni akan ada anak panah melekat kepada RM1,050. Jadi inilah how we represent on a timeline. Macam mana kita nak represent? Okay. Let's use another example pula. Represent hinatang apa? Aduh, typo sorry. Represent the following example. Saving account for ASB account holders for initial value of RM1,000. Ini RM1,000. Initial value maksudnya apa? Jumlah yang dia simpan. Ini adalah principal. Ini adalah principal. 8% annual rate. Ini clearly kita punya R lah. Kita punya R. Okay. For 4 years. So, 4 years. 4 is our T. T kita mesti format tahun. Mesti format dia tahun. Kalau dibagi bulan ataupun hari, kita kena bahagikan balik lah. Ada contoh lepas ni. Jangan risau. Of saving. So, mana nak letak? P kita dah letak dekat sini. R nak letak kat mana? T nak letak kat mana? R dengan T kita letak kat sini. R adalah 0.08. T pun kita letak dekat sini. 4 lah. Kalau 4 years, 4 lah. Kalau 4 month, macam mana sir? Kalau 4 month, 4 bagi, how many month in a year? 12. Jadi 1/3. Kalau lah 4 tu adalah 4 bulan. 4 months. Tapi sekarang ni dia adalah tahun. Jadi tak payahlah bagi 12. Okey. Jadinya, apa yang kurang? Tak ada anak panah se. Okey, kita buat anak panah warna merah lah. Okey, jadi buat warna merah. Jadi dia akan jadi simple amount S. Pada masa akan datang, nak kira boleh lah, tak ada masalah. Tapi ni nak represent saja. Boleh kira, tak ada masalah. Apa rumus dia tadi? S adalah 1,000 1 plus RT. RT adalah 0.08 multiply by 4. Okay. So, ini berapa ni? Aduh, mak. Tolong kira berapa? Berapa sen? Kira kan? Tulun. Berapa? Aku tak buka mic. Hello? Berapa?
1,320. Okey, thank you sayang. Jadi pada akhir tu dah simpan 4 tahun, kalaulah 8%, akan dapat 1,320. So kalau boleh macam sekarang korang kan, tak tahulah raya tahun lepas pun tak tahu apa nak raya kan. Siapa yang baru raya Cina gitu? Siapa yang baru raya Cina gitu dapat duit raya kan? Simpanlah. Kalau tak silap saya ASB pun boleh juga boleh juga dibuka kepada yang bukan Melayu. Boleh, rasanya boleh, tapi ada akaun dia mana, tapi tak tahulah dah penuh ke tak. Ataupun banyak lagi investment platform lain yang awak boleh join. Dekat phone pun ada banyak apps. Tapi pastikan investment tu valid lah. Jangan join yang entah apa-apa. Okay. Dan kepada yang Muslim, pastikan syariah compliance lah. Pastikan syariah compliance. Okay. Now, first example mari kita buat. Okay. Sebenarnya dalam chapter ni, yang saya buat timeline tu, tak wajib tak wajib. Tetapi, kalaulah saya terus letak S adalah P darab apa, nanti tak nampak mana masa depannya, tak nampak asal usul datang. Jadi dia macam wajib. Dia tak wajib. Kalau kamu tak buat pun, kamu terus S sama dengan apa, terus dapat RM dia, jumlah betul, tak ada masalah. Interest dia sekian-sekian jumlah, tak ada masalah. Tapi kesilapan boleh berlaku kerana apa? Kamu gagal untuk memahamkan duit tu dekat depan ke, duit tu adalah principal ke, duit tu adalah future value ke, dan sebagainya. Okay, so buatlah, tak mati pun. Okay, so kita tengok dekat soalan. Find simple interest. The question asking about simple interest. Simple interest is PRT. Itu aku khabar tadi. Kalau kau tak buat pun tak apa sebenarnya, sebab kau dah tahu I adalah sama dengan PRT. Okay. On RM1,000 deposit in a bank at 8% per annum. Sometimes financial product dia akan guna perkataan per annum ni. Per annum annum ni kalau salah perkataan Latin ke perkataan Greek, Latin code. Annum from anno, maksudnya tahun. Ataupun P.A. Ini maksudnya setiap tahun lah, per annum. So our 1,000 is our principal, 8% is our R, 0.08 for 2 years. Per annum, 0.08 ni adalah for 1 year. So for 2 years kita punya T adalah 2. T kita adalah 2, R kita adalah 0.08. Lepas tu kita P nak letak mana? Letak di sini, RM1,000. So our RM1,000 will become berapa? Will become S. S-nya adalah apa? S-nya adalah lupa dah aku. P1 plus RT. Okey, tetapi bolehlah. Tunjuklah dulu. Tak ada masalah. Ada 2 cara. Okey, so S sama dengan P. P adalah apa? P adalah 1,000. Okey, 1 plus R. R adalah 0.08. Okey, and then 2 years. Okey, berapa ni? Tolong kirakan. Tolong kirakan. Ataupun kalau kamu nak terus pakai formula I pun boleh juga. Boleh juga. Boleh, tak ada masalah. Same answer. Cuma jalan ni panjang sikit. Okey, ni berapa? 0.08, 2, 0.16. 0.16 adalah 160. This one tapi this one adalah S, future value. Bukan simple interest. Simple interest adalah S tolak P. S tolak P. So, 1,160 minus 1,000. Therefore, the answer is 160.
160. Ataupun kamu nak terus pakai formula I equals PRT, kamu akan dapat the very same thing. The very same thing. No problem. Tak ada masalah. Tu saya kata. Ini kalau kamu nak faham asal usul, nampak macam panjang, tak ada masalah. On the right hand side, aku bijak, aku genius. Satu step dah dapat final answer. Terus for flat. No problem. Tapi kalau buat yang sebelah kanan ni, no guarantee lah kamu akan betul. Mungkin kamu tersilap. I itu sebenarnya adalah future value. Dah satu kerja. Okay. Let's go to the second example. Fazilah deposit 550 at 6% simple interest. How much interest that will Fazilah earn after 3 years and 8 months? Hence, find the future value. Pala otak dia. Ni jahat sikit. 3 years and 8 months. 3 years 8 months. 3 years 8 months ni T sama dengan 3 tahun 8 months. Yang ni kena tukar. 550 adalah kita punya deposit. Deposit 550 maksudnya ini adalah principal. 6% adalah kita punya A. Okey, dia tanya apa? How much interest that will Fazilah earn? Okey, tak apa. This one kita buat number line. Number line tu bukan number line. Okey, kita buat number line over here. Kita buat number over here. So, simpan 550. It will become S tak tahu. R adalah 0.06. Okey, T kita problem. T kita problem. Sebab apa? Kita ada 8 month kat situ. Kita ada 8 month kat situ. So, what should we do? Okey. 8 month. 8 month ni kalau kita... macam mana aku nak bahagi? Takkan nak balik pula. Point macam tak boleh. Kena. Okay. So, 3 years, kita kena tukar dulu ke semuanya jadi month. So, 3 multiply 12 plus 8 month. So, kita akan dapat apa? Kita akan dapat 36. 36, 8. 36, 44. Betul tak? Betul tak? Betul. Okey. Tapi kita bahagi balik 12. So, 44 bahagi 12. Engkau akan dapat pecahan ke dapat point? Tolong tekan kalkulator. Sebelah per 3. Sebelah per 3. Okey. So, tak apa. T dia 11 per 3. 11 per 3. Tolong jangan letak 11 per 3. Point dia apa? 9. 3. 3.3333. Salah. Dia bukan pasal salah ke salah pasal apa. Kamu ganti nanti later in this chapter, in this topic, later calculation akan macam kompleks sikit. Dia akan ada formula yang banyak sikit. Jadi kalau kamu ambil decimal awal-awal, lepas tu kamu pergi gatal pula 3.3, memang lari. Jumlah dia akan lari. Kita bincang loan dengan simpanan kita, bukannya kita simpan 500, 1000, kita simpan 10,000, juta-juta. Loan kamu nak buka company nanti juta-juta. Jadi kalau decimal tu lari 1, banyak bagi impak pada kiraan kamu. Okey, so S adalah apa tadi? S adalah P1 plus RT. Now, dah tahu dia punya T. Okey, tapi sebab nak interest, interest adalah sama dengan PRT. So, simply kira yang macam tu pun tak apa. Memadai, no problem. 550, RR is 0.06 and T is 11/3. Tak tahulah, buruk kot nombornya 2, 0, 6, 3, 2. 2.22. 0.22 darab 550 dapat apa? $121. Tapi kalau yang tak faham ni, mana datang ni saya tak faham, tiba-tiba IPRT, tak faham, tak apa. Engkau carilah S ni dulu. Tak ada masalah. Cari S dulu. S sama dengan 550. 1 plus RT 0.06
11 over 3. Okay. And then kau akan dapat 671. Tekan je lah kalkulator kau tu, kau akan dapat RM671. Jadi interest adalah future value minus principal. Jadi jawapan yang sama 1 to 1. Boleh itu saja. Itu saja. Okay, let's go to the third example. Puan Rosmah deposit RM500 at 12% simple interest. Pala otak dia, mana ada bank kasih 12%. For 6 months. For 6 months. Dia simpan kejap je. Simpan kejap. Selalu kalau simpan kejap-kejap ni tak dapat 500. Ni bank negara lain ni. Kalau Maybank dia ada short deposit minimum RM10,000. Minimum RM10,000. Kau dengar 500, kau dapat allowance 200.5 pun kau dah bergetar jiwa nak belanja apa kan. Okay, bulan ni dah masuk allowance belum? Dah, atuk lah. Happy semacam. Alhamdulillah. Belilah apa-apa yang patut. Janganlah beli benda yang tak sepatutnya. Tapi banyak bayar internet je kan. Okay, so 500 adalah kita punya P, 12% is kita punya R. 6 month. Kena month Kau jangan bulat bodoh je 6, lepas tu kau buat T kau 6. Itu bijak. Bijak beberapa saat sebelum aku sepak kau. Okay, so 6 month So T mesti 6 month. Kau nak jadikan dia year, kau kena bahagikan 12 month. That's why dapat 0.5 year lah. 0.5. The mm tu dia masuk. So T 0.5, R is 0.12. Lepas tu jadi apa? Jadi S sama dengan, darab terus sini pun boleh kot. 500 1 plus T 0.5 R 0.12. Berapa ni? Tolong kirakan. RM530. Thank you sayang. Okey, jadi soalan ni aku tak cerita soalan nak apa. Kita terus je buat. Ini jangan amalkan benda tu lah ya. Okey, now how much will how much will she receive at the end of the term? She receive adalah apa? Amount yang she receive adalah jumlah duit yang dekat akaun dia. Okay, kita dah tahu 6 months ago dia simpan RM500. Okay, sekarang lah dah lepas 6 bulan kan. Berapa jumlah duit tersebut dalam akaun tu dia nak keluarkan? Kalau dia keluarkan semua RM530. Jangan kamu kata she receive RM30. Salah. Kenapa salah? Sebab RM500 duit modal dia pergi mana? Join MLM hangus dapat RM30 je. Tak. How much amount will she receive adalah duit dia punya interest 30 ni betul, tapi 30 ni sebahagian daripada duit yang dia ada. Ini adalah interest. Prinsipalnya mana? Tambah RM500 prinsipal. Okay, jadi inilah jawapan dia. Itulah jawapan dia. Okay. Nombor 5. Nombor 4 dulu. Okay. Number 4. Amir deposit 1,400 in an account that offers 6% simple interest for 430 days. Exact interest. Find the total interest earned by Amir at the end of the term. State the total amount in the account. Okay, kita tengok apa nak. Contenglah sini. Apa nak? Find total interest. Total interest, apa yang dia nak adalah I lah. I apa? I adalah PRT. Okay. Earned by Amir ada. Set the total amount in the account. State the total amount tu datang apa? Total amount adalah S, future value. 1 plus, bongok. So, P1, bongok, pen bongok. P1 plus RT. Okay.
Jadi ini yang kita nak. Ni nombor 1, ini nombor 2. Jadi buat timeline dah dapat dah pun sebenarnya. Okay. So kita punya principal 1400. Okay. Our principal will become future value of 1400. 1 plus berapa? Tak settle lagi. Okay. 430 days. So, T kita adalah 430 days. D, aku letak D tu days. Jadi, macam mana nak tukar ni? Dan dia cakap kat sini apa? Exact. Exact interest. Okay. Kalau exact, kita kena divide by 365. Exact dia ada dua. Ordinary interest and exact interest. When it's exact, we have to divide by 365. Divide by 365. Jadi, kau tolong tekan kalkulator untuk aku. Carilah nombornya. Tekankan sementara aku cantikkan timeline ni. T tadi tengah kira berapa tadi? 0.6. 0.06 0.06. Okay, tekankan sayang. Berapa? Anyone? 430 bahagi 365 berapa? Sorry sayang, pecahan ya. 86/73. Buruk tak apalah. 73. Tapi tekan je lah kalkulator, tak ada apa pun kan. Benar-benar 7. Okay, thank you. So kirakanlah yang ini. Kan ini dapat berapa? Future value kita. RM berapa? Dia bendanya senang je. Kau tahu masuk, tekan, dapat. Tak ada apa pun. Cuma itulah kadang tekan salah kan. Okey. Tak apa. Okey, kalau boleh. Betul. Maksud saya tak apa. Tak ada masalah. Sebab itu saya kata biar dalam bentuk pecahan yang buruk ni. Boleh? Betul. Dia jangan kau letak 1.178. Lepas tu kau pergi bundakan 1.18. Kalau kau bundakan macam ni, kau kira nanti kau akan lari jumlahnya. Adalah sen-sen ringgit dan sebagainya. Boleh lari Okey, so tolong kirakan yang S ni pula. Yang bawah ni pula dalam formula tu. Kirakan dapat berapa? 1498 berapa sen? 96. 6 tu dah bunda ke belum? Dah Okey. Jadi kalau dengan bank kau tanya bank tu 6 sen kira halal lah, tak ada maknanya. Dia akan kira juga. Lagi-lagi sekarang ni zaman digital, zaman auto debit aja dia tolak 6 sen tu juga daripada kau. So inilah dia, tapi ini simpanan simpanan simpanan. Inilah jumlah dia. Tu saya kata tadi, kalau kamu ambil 1.18 contoh ataupun 1.2 lagi teruk, memang lari. Memang lari. So kalau boleh biarkan dalam pecahan. Memanglah buruk sikit nak buat macam mana? Kiralah last. Biar dapat last macam ni, tak ada masalah. Okey.
Now, lagi satu saya nak tegur, kesalahan yang sering pelajar buat adalah, tu satu dia pergi bundakan dekat sini. Yang kedua adalah dekat sini, contohlah 96 tu adalah 0.9574. Kau pergi letak juga macam gini RM kau. Salah. Ataupun even worse, kau apa suka hati pala tahu, kau pergi bundakan. Macam ni. Pun salah. Pun salah. So, please take note. Benda ni senang je. Dia, chapter 5 ni senang sebab kau dah tahu nak masuk, tekan bodoh dapat dah. Cuma, mana kau nak letak je. Ni. Mana kau nak letak 1004 ni? Kat sini ke, kat sini ke? Berapa tahun dia? Berapa R dia? Apa rumus yang nak pakai? Itu je yang memberi masalah. Itu je. So, kalau lagi satu nak keluarkan daripada ayat putih tu. Itu pun lagi satu haram jadah sikit lah. Okay, tak apa. Next one, example 5. 3,000 loan. Dah tahulah. Loan amount. Ini principal. Ini principal. Charge by pula 3.5%. 3.5% ini adalah kita punya R. Okay. Now. Ni lain sikit. Tadi exact. Ini ordinary. Mendatang apa ordinary? Tak apa. Relax lu. Kita baca bagi habis lu. Loan duration is 240 days. Inilah dia kabarnya tadi. Jadi ini T kita adalah 240 days. Masalahnya days bukan tahun. Mana ada pinjam sampai 240 tahun. Kau gila apa? Hidup pun tak tentu 80. Okay. So, itu yang datangnya ordinary itu tadi. Kalau exact, we divide by 365 days. Ordinary adalah bermaksud hari, bilangan hari tersebut, we divide by 360 days. 360 days. Okay. Ni dapat cantik kot. Dapat tak? Yang ni dapat cantik tak? Dua per tiga. Okay, thank you. Okay, so this one adalah principal RM3000. This 3000 will become future value of P. Masukkan je terus kot. 3000 1 plus R is T lupa 2 per 3. R kita berapa? 0.035. 0.035. So 0.035 2 per 3. Okay. Now what is our future value? Apa future value kita? Kirakan? $3,700. Thank you, sayang. Okay. Tapi soalan tak boleh baca lagi. Okay. Find the amount that Amira should pay at the end of the term. Dah buat dah. Inilah dia. Inilah jumlah yang Amira kena bayar. Amira pinjam 3,000. 3,000. Dia pinjam selama 240 hari. Apa pasal? Salah tekan ke? Bongok lah. Okay, thank you. Tujuh. Ni RM3,070 lah. Okay. Betul Okay, good. Now, lepas tu lupa dah. Okay. Okay, so Amira should pay sebanyak berapa? RM3,070. Inilah yang dia harus bayar. Okay, nama lain juga pada waktu ni, bila dah future ni, adalah maturity. Maturity. Maturity amount kot. Okay. Merujuk kepada loan tu bila dia dah cukup matang. Matang. Tarikh matang. Okay. Tempoh matang kan. Pernah belajar dengan Cikgu Aisyah? Madam Aisyah? Perniagaan siapa aja? Perniagaan kau? Perempuan tu. Yalah. Dia mesti ada cerita. Matang-matang bagai. Matang-matang. Nanti ada annuity. Tak tahulah. Annuity kau... Sem ni dah SEM 2. Kau dah nak pergi belajar lah. Rasanya ada belajar annuity kan?
Okay. Lebih kurang je. Cuma macam yang kau belajar dengan madam tu, 1 per X, tapi dekat matematik X kuasa negatif 1. Dia benda sama je. Ubah pecahan je. Tak ada apa pun. Okay. How many years for 500 ringgit will become 1,200? Ada 2 amount. Ni mana satu ni? Mana satu? So, kena tengoklah. Kena faham soalan tu betul-betul. How many years? How many years? Apa dia nak? Apa nak? Tahun. How many years? For 500 become 1,200. Maksudnya dekat timeline ni 500 menjadi 1,200. 500 ni adalah apa? Adalah principal. 1,200 tu dah menjadi daripada 500. 1,200 adalah datang apa? Dia adalah S, future value. Ataupun mature amount. Amount that mature. When the loan is mature kan. At the end of the term. Okay. Jadi 500 ni jadi 1,200 melalui berapa? Tempoh yang tak tahu dengan amount yang kita tahu, iaitu 0.035. Okay, so kita tahu S adalah P. Masukkan je lah terus. 500 1 tambah A adalah 0.035. T yang kita nak cari biarkan. Lepas tu S ni datang mana? S ni 1,200 ni. Pada S tu balik 1,200. Okey, lepas tu nak buat apa ni? Dapatkanlah T. Okey, dapatkanlah T. Dapatkanlah T. So 1,200 divide by 5 tinggal 1 plus 0.035 T. Rajin pula aku. Selesai kan? Dapat apa? RM1,200 tu bagi 500. Lepas tu tolak 1. Lepas tu kau bagi 0.035. Dapat apa? 40. Yang orang lain macam mana? Sama tak? Sama sama. Bagus. Itulah kalau dalam dewan kuliah, kalau salah aku rembat siapa yang salah. Tapi tak boleh nak rembat. Okay. So, yes lah. Dah lah tu je lah. Dia nak tanya how many years dah. Tak payah pening-pening kepala. Tu je dah. Bye. Okay. Now. Okay. Next. 1,240 will become 3,000 in 8 years. Yang ini dia bagi apa? Dia bagi apa? Okay, kita buat timeline macam biasa. So, P adalah yang dia sebut dululah. 1,240 menjadi S. S-nya berapa? 3,000. 3,000 in 8 years. In 8 years, so tahun dah tahu. Apa yang tak tahu? Simple interest. Yang tak tahu. So, macam biasa. S sama dengan P1 plus RT. S adalah 3,000. P adalah 1,240 kurungan 1 plus A. A tak tahu. T adalah 8. Kiralah. A-nya berapa? A-nya berapa? Tekan kalkulator dengan penuh aman dan damai. Kalau simple interest rate ni sebabkan dia decimal kan, janganlah biar dalam bentuk kurungan. Okay, 1.2%. Itu rasa rembat tu. Tak ada decimal, tak ada masalah. Kau bundarkanlah sikit nak buat macam mana. Okay, berapa? Anyone? Okey. Kamu dapat dengan calculation adalah 0.1. Ambil banyak sikit. 774. Ambil banyak sikit. Okey. Untuk ini, adakah 0.1774%? Betul ke? Cuba tengok dekat contoh yang sebelum.
Tengok contoh yang sebelum. Mana tadi? Okey ni saya highlight warna pink Kalau 6 bongok. Sorry. Kalau 6% dalam formula kita ganti dia macam apa? Cuba tengok kat situ. Apa yang kita buat? Apa yang kita buat kat situ? Ya, bila dalam ada simbol peratus dekat belakang, engkau kena bahagikan dengan 100. Baru jadi menatang tu. Jadi sekarang ni, alamak, apa pasal pula ni? Sekejap. Tiba nombornya aku terdrag. Okey. Sorry. Sorry. Mana tadi? Lupa dah. Okey. Jadi untuk jadi tak boleh ambil letak begitu je. Okey. Kita nak jadikan dia peratus, kena patah balik darab 100. Menjadi apa? 17.74%. Ini baru betul. Kena ingat dalam calculation kamu dapat bentuk decimal. Jadi kena darab dengan 100 untuk mendapatkan dalam bentuk peratus. Itu yang kena take note. Kalau tak nanti memang larilah kamu punya kiraan. Dan salah faham. Okay, next. After 7 years, the principal will become 6,050 ringgit with 3.5 simple interest. What is the principal? Okay. Dah tahu jelas dah soalan tu. Sejelas-jelasnya. So, T adalah 7. R adalah 3.5. Tukar. Ni baru cakap ni tadi. Kena divide 100. Okay. So, you get 0.035. Okay. Now, will become. Bila kata will become, dia adalah daripada P menjadi S yang sama dengan 6,050 ringgit. Okay, jadi kena cari P tu natang apa. So, we know the formula for S. For S is P1 plus RT. Okay, so gantikan S 6,050. P yang kita cari tak tahu. 1 plus R is 7. Salah. Tapi kau darab je tak kisahlah sebab dia sama je. Susunan salah sikit tak apa. Okay, like this. And then tutup lah. Okay, so tolong kirakan P-nya berapa. Okay? Tolong kirakan P-nya berapa sayang? Sudah. Satu-satu, Sufi. Aduh, kau sebut putih laju now. 69. 59. No. Sorry. Maaf lah. Aku, English listening aku problem Okay. Tak ada sen saya? Aduh, kan ada lah. Okey, kalau ada sen letak tau. Jangan kau terlupa. Tadi Sufi tak tahulah dia nak cakap tapi tak tersampai internet ke apa ke. Tapi kau jangan bunda ikut suka kau lah. Kena ada ni sen Okay, thank you Sam. Okay, now example 9. A debt of 2,500 will mature in 3 years time. Okay. Find the present value of this debt assuming money is worth 4% simple interest. Okay. A debt of 2,500. Masalah debt ni menatang apa? Debt ni adalah hutang. Hutang bernilai 2,500. Akan matang selama 3 tahun. So, we know the T is 3 lah. Simple interest we know 4. So, R is 0.04. Okay. Jadi, persoalan sekarang, a debt ni letak kat mana? Sini ke sini? Will mature ni bermaksud dia macam ni. Dan 2,500 ni dekat belakang anak panah tu. Jadi dia dekat
belakang. Dia dekat depan. Pada awal tempoh. Pada awal tempoh. So, 2,500 will become S. Will become S. Okay. So, masukkanlah 1 plus R.04 multiply by 30 close. Tolong kirakan. Alhamdulillah. Kuatnya setahu sebenarnya. Minta maaf lah atas gangguan tersebut. 2,800. 2,800. Okay. Lepas tu dia kata find the present value. Kejap. Tiba aku pula bongok. Kejap. Betul lah tu. Betul. Apa pandai. Betul. Okay. Itu saja. Itu saja. Okay. Let's go. Bukan. Aku ada tulis GC kat sini. Maksudnya kau yang kena buat. Okay. So, this is what you should do. Okay. So, ada sekarang pukul 10.47. 10.47. Cukup lah ni. Sebenarnya cukup je ni. Waktu ni. Dah boleh settlekan dalam jam ni pun boleh. So, I assign something dekat classroom. Tapi soalannya ini. Okay. Soalannya ini. So, tolong submit. Okay, so I think that's all. Thank you for your time and attention. Ni yang saya dah conteng ni ada kat Google Drive. Boleh tengok kepada siapa yang dekat dekat tempat-tempat yang tak berapa nak ada internet tu. Bolehlah tengok nota yang saya dah buatkan ni.